Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Hari ini semalam kita menyambut Hari Raya Aidiladha. Selamat Hari Raya saya ucapkan kepada anda semua. Masih belum terlambat dan saya sangat berbesar hati. Pada hari ini saya bersama dengan anggota kumpulan Hijaz, yang mana salah satu kumpulan nasyid yang sangat memberi impak kepada industri nasyid dan juga lagu-lagu dakwah di Malaysia. Jadi bersama dengan saya melalui talian Skype, saya ada Tuan Isman, ada juga Tuan Munif, ada Tuan Faizal, Tuan Ipen, dalam kita bercakap mengenai Aidiladha, ikhtibar pengorbanan dalam situasi merayakan Aidiladha semasa COVID-19 melanda. Apa ikhtibar pengorbanan yang boleh dijadikan panduan? Assalamualaikum, selamat Hari Raya saya ucapkan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa khabar ni tuan? Alhamdulillah saya sihat. Semalam ialah tak boleh balik kampung, maka beraya saja di Kuala Lumpur. Itu pengorbanan yang kita lakukan, bukan sahaja demi negara, tetapi ini juga menunjukkan pengorbanan kita. Kita sayangkan orang tua kita, jadi kita tak boleh balik kampung. Betul Jadi mungkin kita boleh mulakan perbincangan kita apabila kita bercakap mengenai ikhtibar pengorbanan. Apakah erti pengorbanan bagi anda semua? Mungkin kita boleh mulakan dengan Tuan Munif dahulu. Okey, pengorbanan yang kita lakukan pada hari ini adalah satu tuntutan yang disunatkanlah kepada kita untuk kita lakukan bagi mereka yang mampu, yang kata cukup syaratnya lah. Jadi ia mengambil satu seruan ataupun suruhan yang telah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana bermula daripada zaman Nabi Adam lagi, yang mana Allah menyuruh Nabi Adam untuk menyembelih binatang korban untuk dikorbankan untuk pahalanya dihadiahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sebagai umat yang akhir zaman ni, korban yang kita ambil daripada ibrahnya daripada Nabi Ibrahim AS, yang mana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai-bagai ujian. Yang kita tahu, yang kita selalu kita dengar sejarahnya, iaitu Nabi Ibrahim ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lambat mendapat zuriat dan bila dapat Nabi Ismail, Nabi Allah Ismail, Nabi Ibrahim diuji lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana terpaksa mengorbankan kasih sayangnya kepada anaknya untuk ditinggalkan di bumi Mekah. Jadi di situ bila Nabi Ibrahim dah meninggalkan Nabi Ismail di Mekah, Nabi Ibrahim diuji lagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih anaknya yang disayangi. Jadi di situ apabila berlakunya penyembelihan itu, Allah telah memberikan kita satu kenikmatan yang besar, iaitu kita dapat melakukan ibadah korban seperti yang kita lakukan pada hari inilah, yang mana Allah menggantikan pahala sembelihan itu dengan pahala korban yang kita lakukan, iaitu haiwan-haiwan yang telah ditetapkan dalam syariat kita lah. Jadi sebagai pengorbanan yang telah dizahirkan oleh Nabi Ibrahim itu, kita di umat di akhir zaman ni disuruh untuk melakukan pengorbanan dengan cara yang kita pada hari ini, iaitu menyembelih haiwan ternakan. Jadi pahala itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah haiwan-haiwan sembelihan itu insya-Allah akan menjadi kenderaan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi itu antara sunat yang sangat dituntut untuk kita mengerjakan ibadah korban. Tetapi dalam situasi pandemik COVID-19, soalan seterusnya ini saya ingin bertanya kepada Tuan Isman, pengorbanan kita apabila 2 tahun kita disuruh dan juga disekat kebebasan kita daripada pulang beraya ke kampung. Ini satu pengorbanan yang tidak pernah lagi kita rasa. Jadi pandangan Tuan Isman sendiri dalam situasi kita berdepan dengan pandemik COVID-19, pengorbanan kita untuk berhadapan dengan situasi sebegini, Tuan Isman. Terima kasih kepada Ridwan dan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia semua yang melihat kami Hijaz pada hari ini. Bila sebut tentang pengorbanan yang paling penting, yang paling yang terkesan ialah dengan sebuah ketaatan daripada Nabi Ibrahim. Sebenarnya bila Allah perintahkan dia untuk menyembelih anaknya. Jadi itu keadaan yang paling, ujian yang paling berat sekali pada kalau kita ni tak tahu macam mana kita nak hadapi. Baik sebabkan dia sebagai seorang rasul, seorang nabi,
macam mana ketaatan tu melebihi taat pada Allah tu melebihi segalanya. Apa yang ada yang paling dia suka. Jadi di sebalik kita sebagai kita yang berada di fasa pandemik COVID-19 ni, lepas tu ketaatan. Ketaatan maknanya kalau biasalah kita dah digemar-gemarkan dengan SOP ataupun KPI, PKP semua ni. Jadi ketaatan dalam cakap mengikut kata pemerintah, kata ulama yang bersetuju dengan SOP ini, yang mana SOP ni adalah memberi pada kita tentang kebaikan diri sendiri. Sebab apa? Menjaga kesihatan, menjaga keselamatan keluarga, menjaga keselamatan diri, menjaga kesihatan. Jadi maknanya ketaatan itu melebihi apa yang kita hadapi. Dan dengan kita patuh, kita ikut dan juga kita terima dengan baik segala SOP yang diberikan ni, insya-Allah di situlah pengorbanan yang biasa untuk diri sendiri, pengorbanan diri sendiri dan juga keluarga dan untuk negara dapat terlaksana dalam keadaan sekarang. Ditambah-tambah kita dalam keadaan Hari Raya Adha ni, pengorbanan seorang daripada diri sendiri untuk keselamatan semua, insya-Allah. Itu dia. Itu dia, betul. Pengorbanan itulah sebenarnya yang kita sangat tuntut dalam kita memperjuangkan untuk kita memutuskan jangkitan COVID-19. Di samping dalam masa yang sama kita dapat mengumpul pahala untuk kita melaksanakan ibadah korban seperti mana yang telah pun disarankan dalam Islam. Baiklah, Tuan Faizal, apakah iktibar yang boleh kita ambil daripada situasi yang berlaku sekarang? Pertamanya dari pandemik COVID-19, yang kedua dari segi macam mana restrictionnya kita dalam melakukan ibadah korban. Kalau dahulu ramai orang dalam ibadah korban, tapi sekarang dah tak boleh, kita kena limitkan. Jadi suasana kegembiraan itu sebenarnya kita rindui. Tapi apa iktibar yang kita dapat ambil daripada restriction ini? Okey, terima kasih kepada SPM dan juga Tuan Ridwan. Okey, dalam keadaan kita, apa yang penting sekarang dalam keadaan kita situasi sekarang PKP COVID-19 ni, apa yang kita boleh lakukan adalah amal saja syariat yang telah dianjurkan kepada kita, syariat kepada umat Nabi Muhammad SAW, daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya. Jadi daripada situ amalan yang dikekalkan syariatnya kepada Nabi Muhammad. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad amalkan sebaik mungkin. Apa cara sekalipun, apa yang situasi yang kita telah berlaku di negara kita, di dunia, tapi yang penting syariat untuk kita mengamalkan amalan korban itu kita teruskan, kerana itu adalah kewajipan yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW daripada Nabi Ibrahim, syariat Nabi Ibrahim AS. Jadi apa yang boleh kita buat, mungkin yang mana kita boleh berkorban, melakukan korban di tempat-tempat kita yang telah mengikut SOP. Orang kita boleh tempat-tempat di mana-mana, mungkin banyak tempat-tempat yang susah untuk Palestin, seperti berkorban di tempat-tempat susah seperti India dan sebagainya. Mungkin kita boleh meneruskan syariat ini dengan baik tanpa kita membuat alasan, kerana berkorban itu adalah syariat untuk kita membantu diri kita juga untuk sampai kepada Allah SWT. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan PKP ini kita terus kuat berkorban untuk melawan segala-galanya demi negara, bangsa dan agama, insyaAllah. Baiklah, Tuan Arifin pula, bagaimana pendapat Tuan Arifin dalam kita mengambil situasi pada hari ini sebagai satu iktibar terhadap kehidupan kita sendirilah, supaya satu hari nanti apabila kita dapat kembalikan hidup yang normal ini, kita menjadikan apa yang kita lalui hari ini sebagai salah satu benchmark dalam hidup kita. Ada perkara-perkara yang perlu kita ikut pada situasi zaman sekarang, contohnya jaga kebersihan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya nampak daripada sudut pengorbanan kita dalam Idul Adha ni, kita tekankan tentang pengorbanan dan sebagainya. Dan saya nampak dua benda lah. Kita boleh ambil sebenarnya banyak daripada iktibar Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail serta Siti Hajar, keluarga. Sebuah keluarga yang hebat yang Allah rakamkan ceritanya dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim AS bermimpi, ya bunayya inni ra'a fil manam
inni ara fil manami an azbahuka fanzur madza tara. Wahai Ismail, wahai anakku, aku nak sembelih kau ni, aku mimpi ni. Madza tara. Nabi Ismail kata apa? Ini yang pertama kita kena ikut. Pertama sekali adalah ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sadaqallahu azim. Wahai ayahku, ini surahan Allah, buat. Ini surah Allah, jadi buat. Surah Allah ini memang wajib kita ikut. Jadi pertama sekali kita seperti yang penalian telah disebut tadi, kita kena ikut apa yang telah diarahkan kepada kita lah. Sabar, kita kena ikut apa SOP yang telah dijelaskan tadi. Kita kena berkorban dalam konteks kita dalam ikut SOP dan sebagainya, dan kita jaga batas-batas tersebut. Ada yang usaha-usaha nak keluar daerah juga apa semua. So kita ni beruji satu ujian untuk kita. Kita tengok macam mana Nabi Ismail. Tak apa, itu ialah pemerintah dah buat dah. Dan pemerintah kita buat bukan sehari dua fikir dan tapi ijma' ulama sendiri, majlis fatwa. Jadi kita ikutlah, jangan bertikai lah. Kita tengok sekarang media sosial semua ramai bertikai macam-macam dan sebagainya. Dan yang kedua adalah sabar. Sabar, kita kena sabar. Bagaimana kita lihat bagaimana Siti Hajar sabar. Siti Hajar ketika Nabi Ibrahim nak tinggalkan dia di bumi yang gersak, tak ada air, tak ada apa. Wahai suamiku, kau nak pergi mana kan? Kau nak tinggalkan kami, wahai suami, wahai Ibrahim, kau nak tinggalkan kami? Kami tak ada apa-apa, aku dengan Ismail di sini, tak ada apa-apa. Nabi Ibrahim senyap, diam. Lalu ketika itu bagaimana skill seorang isteri menukar soalan. Wahai Ibrahim, wahai suamiku, adakah engkau nak tinggalkan kami ini kerana Allah? Masya Allah, ketika itu Nabi Ibrahim kata ya. Ini skill, tukar soalan, reverse psychology. Dan Nabi Ibrahim kata, ya betul, aku buat ni, aku terpaksa tinggalkan kamu kerana Allah SWT, kerana arahan Allah SWT. Jadi Nabi Siti Hajar sabar. Masya Allah, dengan kesabaran itu Allah berikan kurniaan sangat hebat. Itulah Zam-Zam, terpancarnya air yang dikurniakan oleh Allah SWT. Dan Alhamdulillah sampai ke hari ini dan sampai ke hari kiamat, kita akan dapat nikmat ini berkat kesabaran keluarga yang hebat ini yang Allah rakamkan dalam Quran. Jadi kita dalam konteks kita sabarlah. Kita kena sabar, nak keluar rumah pun kena sabar, walaupun kita rasa nak tadi kan Ridwan kata, Tuan Ridwan kata nak balik kampung kan, dah berapa kali raya dah kan. So kita kena sabar banyak-banyak. InsyaAllah kesabaran itu, pengorbanan itulah, bila kita sabar, insyaAllah Allah akan ganjarkan dengan sebaik-baik ganjaran insyaAllah. Dan satu lagi, sabar dan ikut pemerintah. Kita persiapkan diri kita dengan kebaikan untuk kita melindungi bukan diri kita, iaitu jangan kita sekali-kali menolak vaksin. Kan? So ambil vaksin. Sebab ini bukan untuk kita saja, ini untuk masalah ummah semua sekali. Kita tak ambil walaupun kita sebab ada mungkin golongan yang anti dan sebagainya, mereka tak nak. So benda itu semua berbahayakan, dan itu adalah mementingkan diri sendiri tidak bertepatan dengan Islam. Jadi insyaAllah kita kena kuat insyaAllah, dan mudah-mudahan apa saja kita lakukan berkorban dapat pahala di sisi Allah SWT, dan kita sabar banyak-banyak. Itulah sekadar itu insyaAllah. Secara ringkasnya bagaimana dengan aktiviti seni sepanjang PKP dan juga pandemik COVID-19 ni? Anak seni pastinya yang terkesan. Mungkin kita boleh bersama dengan Tuan Munir untuk menjawab soalan ini. Aktiviti seni kumpulan Hijaz bagaimana? Mikrofon. Buat masa ni, dan kita dah nak 2 tahun kita PKP ni. Jadi dari segi aktiviti tu kita tak dapat nak buat sangat lah. Cuma aktiviti di rumah lah setakat ni. Hiburan pun semua di rumah, isi-isi masa lapang yang boleh lah, layan peminat dan sebagainya hanya di rumah. Jadi untuk jangka masa ke depan kita tak ada planning apa-apa lagi. Kita tunggulah apa yang akan berlaku seterusnya. Kita hanya berdoa lah, mudah-mudahan PKP ni akan cepat terangkat, semua selesai dan sebagainya. Jadi kita akan dapat melakukan aktiviti-aktiviti seterusnya dakwah dalam bidang seni kami lah, insyaAllah. Tadi kita siarkan juga video klip Ijabah. Mungkin Tuan Isman boleh ceritakan sedikit latar belakang mengenai video klip antara apa dihasilkan itu. Tuan Isman? Terima kasih. Ijabah ni adalah sebuah lagu yang saya garapkan untuk sang perindu Mekah dan Kaabah. Jadi bertepatan dengan bila saya buat lagu ni, kena pula SOP lockdown pergi Mekah. Arahan tak boleh ke satu dunia.
So lagu ni saya buat lagu ni sekitar tahun hujung 2018 dan saya siapkan lagu ni di Medina di Mekah dan juga lirik yang saya siapkan di Malaysia lah. Jadi tempat lagu tu siap lockdown dan juga kita pasal semua nak rindu nak berdoa di depan Kaabah kan, nakkan apa ni memberi salam kepada Rasulullah SAW di Madinah, lepas dapat sembahyang di Masjid Haram. Jadi maknanya keseluruhan aktiviti di Mekah tu tak dapat kita nak kita buat kan, nak buat ni maknanya itulah. Lagu ni saya siapkan untuk sang perindu Mekah dan Kaabah. InsyaAllah. Itu dia antara pengorbanan yang perlu kita lakukan jugalah ketika pandemik COVID-19. Apapun, terima kasih banyak-banyak kepada anggota kumpulan Hijaz. Kita ada Tuan Isman, Tuan Munif, Tuan Faizal dan juga Tuan Arifin dalam kita bercakap mengenai Aidil Adha, ikhtibar pengorbanan. Baiklah, kita berada di penghujung rancangan. Kita berehat seketika.